Atau ada banyak tempat aturan panggil wajib hajinya, wajib umrahnya. Tempat itu. Okey. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini teman-teman ketahui kita, kata dia dengan stay di sana. Kata dia akan melintasi sahaja tengah malam pada malam Zulhijjah tersebut, itu 10 Zulhijjah. Kemudian melontar Jamratul Aqabah. Once dia datang di Mina, katakan first of all akan melontar Jamratul Aqabah 7 kali lontaran. Selanjutnya yang keempat katanya ialah bermalam di Mina. Bermalam di Mina ni iaitu pada 11, 12 dan 13. Macam orang naik haji tahun 8 tahun ni hanya sampai 12. Nampak awal bersurang. Keluar awal. Yang kelima, melontar jamrah yang 3. Hari ke-10 kita isi melontar Jamratul Aqabah. Pada 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan tadi kita melontar lagi 3 batu jamrah yang lainnya. Makna sana 11 hari bulan kita melontar Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. 3 batu yang pengasingan dengan 7 biji batu lontaran. Setiap batu jamrah itu Ula, Usta, Aqabah wajib juga. Dan yang terakhir, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa berihram. Akan disentuh pada bagian ini insyaAllah. Baik, kita teruskan. Huraian perkara wajib haji. Pertama, berniat ihram di miqat. Maksud berniat ihram di miqat ialah melakukan niat ihram kerana ibadah haji itu adalah wajib pada miqatnya. Maksudnya tu mesti kami habis kita kalau masa niat mesti cari miqatnya di mana. Mesti dicari. Kalau kita di Madinah, kata dia akan berniat di Abyar Ali. Kalau kita daripada luar kota Mekah, contohnya daripada kita daripada Madinah haram, daripada Jeddah kita harus ke Makkah. So kita akan berniat pada Zatul Qarnan atau tempatnya. Jadi yang sana itu pesan niat itu. Kalau kita bentuk Mekah sendiri, bermasuk mungkin di Mekah sudah waktu-waktu bisa contoh kita daripada Madinah singgah ke Makkah, belum waktu ke Wukuf di Arafah. So tempat miqat kita adalah Mekah itu sendiri. Kemudian miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berihram haji ataupun umrah. Maksudnya miqat tadi ada 2. Miqat zamani dan yang kedua miqat makani. Zamani waktu, makani tempat. Okey. Wajib haji ada 6 perkara. Sudah tadi kalau tadi iaitu berniat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar Jamratul Aqabah, bermalam di Mina, melontar jamrah yang 3 dan 3 perkara-perkara yang diharamkan dalam bahasa berihram. Adapun miqat ibadah haji itu terbagi pada 2 bahagian. Miqat zaman itu tempohnya, iaitu masa haji itu ialah dari awal Syawal hingga fajar semalam 10 daripada bulan Zulhijjah tiap-tiap tahun. Daripada Syawal membawa kepada 10 Zulhijjah atau time frame yang tadi untuk melakukan ibadah haji. Bukan pada sana tu kan Syawal kerambang ni hanya kita harus faham. Stay di sana. Kalau musim boleh lah. Kalau orang macam dia kan stay 3 bulan sana bermarah tau. Okey, jelasnya tu kadang ikutlah, maksudnya tu kalau kan untuk time frame untuk hajian ni ada daripada Syawal, Zulqaidah dan 10 Zulhijjah paling akhirnya. Bermakna sana kalau orang berhaji di luar daripada waktu-waktu ini, contoh kita datang, kita terdapat tempat terbang sendiri. Contoh, atau dunia ini takdirkan ada kekayaan mana-mana. Dapat tempat terbang sendiri.
Bila kita ke Makkah 10 Zulhijjah sudah. Datangnya pun sebelah petang. Menyusul daripada Madinah ke Makkah kelimpasan waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Maka tadi dah dapat ibadah haji waktu itu. Kerana frame-nya mesti sebelum subuh 10 Zulhijjah. Terkeluar sebulan subuh itu sudah, waktu haji sudah luput, sudah habis. Okey? Ataupun awal kita pergi. Satu kali kita sebelum Syawal pun sama ceritanya juga. Okey? Mikat Makkah ni ialah tempat niat ihram haji, tempat persatuan memulakan niat haji dan ihram dengannya disebut mikat Makkah ni. Jika bakal haji itu berada di Mekah, sama ada anak tempatan yang bersekolah atau pendatang mukim, tempat melakukan haji dan ihram dengannya ialah badan Mekah itu sendiri. Artinya saya katakan di sini tadi ya. Tadi nanti kita bila orang berhaji, kita akan stay di Mekah beberapa hari bagi menunggu musim wukuf di Arafah. Bila sudah kita kena bawa untuk turun ke Arafah, ada yang akan dibawa turun pada 8 Zulhijjah. Ada yang akan turun pada 9 Zulhijjah itu sendiri, iaitu time wukuf di Arafah. Maka tempat kita bersalin itu ialah hotel kita masing-masing. Di hotel kita itu masing-masing niat pakai ihram, niat sunat dan terus dari pasang niat ihram di kita. Sama ada di masjid atau di jalan-jalan selagi seluruh kawasan bandar Mekah. Maksudnya sama ada kita berhasil berada di hotel ataupun dalam perjalanan menuju ke Arafah, dan pun dia itu masih kawasan Mekah adalah masih dianggap kita tu melakukan niat-niat di miqat namanya. Tapi kalau tersasar sudah kita keluar, tersasul, terlajak sampai di Arafah berkadang lupa pasang niat, maka kita kena bayar dam. Kita kena bayar dam dan kita boleh melakukan rutin berhaji kita macam biasa. Okey? Maka jika bakal haji itu orang yang datang dari luar, mikatnya ada 5 tempat ikut dari mana datangnya. Bernama Zulhulaifah, iaitu mikat Makkah ini bagi datang daripada Madinah, iaitu Abiyar Ali. Bir Ali yang orang menyebutnya. Ini memang famous tempat ini. Kemudian ada nama kata digelar Al-Juhfa. Ini bagi orang yang datang dari negeri Mesir, Syam dan dari ikut jalan laut mendarat di situ. Maksudnya itu orang daripada datang pakai kapal laut, punya barang sampai ke tempat tadi dan disuruh berniat ihram di tempat bernama Al-Juhfa. Yang ketiga bernama Qarnul Manazil. Mikat Makkah ini bagi orang keluar sebelah timur Makkah, iaitu jalan darat seperti dari Oman, Imbarat Bersatu yang berhampiran dengannya dan sebenarnya As-Sahil. Kalau orang daripada Taif sama juga. Kalau menazir tempat dari masa niatkan tadi untuk memakai ihram haji ataupun umrah. Kemudian satu bernama Zatu Ilqin. Orang yang datang daripada Iran dan negeri yang berhampiran dengannya. Dan yang terima dia Lamlam, iaitu Mika Makkah juga datang daripada Yaman, ikut jalan darat yang Lamlam ibadah bagi sebuah bukit sebelah selatan Makkah. Masuk sana pada dimati Allah, kita tidak payah fikirkan yang banyak-banyak hari itu. Yang kita hanya fikirkan satu, Abiyar Ali dari Madinah, Qarnul Manazil kalau isi daripada Taif, yang daripada Jeddah ke tempat terus ke Makkah, sana Pak niatkan di Qarnul Manazil. Kalau kita daripada Makkah, kalau berhaji niat kita daripada Makkah itu sendiri. Kalau umrah ada 2 tempat kita tambahan, itu Tan'im ataupun Ja'ranah ataupun Ji'ranah. Okey. Tempat yang disebutkan di atas sana juga menjadi mikat pakai bagi orang pergi ke Mekah kerana mengerjakan ibadah umrah. Tetapi orang berada di Mekah bila hendak mengerjakan umrah,
mikat makaninya yang tanah halalnya seperti Tan'im dan Ja'ranah atau sebagainya. Kalau kita yang melakukan umrah ke masa itu dekat ni, kita sudah berada di kota Makkah, maka kita ni, bis kita hanya perlu keluar daripada kota Makkah, siwa teksi menyebelah ke Tan'im ataupun Ja'ranah. Mana saya terlibat tu, dia tahu tu membawa bis kita. Dia bawa sana pari tu, dia bawa kedai coklat tu. Kalau kita Ja'ranah, bawa dia ke Ja'ranah, dia bawa kedai coklat apa, Sadadin apa tu. Saidin. Okey. Baik kan? Okay, faham tak? Okey, kita teruskan. Yang kedua, tadi kita cakap pasal niat di miqat. So miqat ada dua, miqat makani dan miqat zamani. Zamani adalah miqat untuk tentuan waktu, iaitu pada bulan Syawal menuju kepada subuh pada 10 Zulhijjah. Makani adalah tempat kata dipasang niat. Yang perlu kita ingati ada beberapa tempat saja yang penting. Itu pertama, kalau kita di Madinah, tempat niat ini adalah Abyad Ali. Kalau kita daripada Madinah menuju ke Makkah direct, daripada Jeddah ke Madinah, dari Makkah menuju ke daripada Jeddah ke Makkah, ada setengah juta orang umrah kalau mau direct daripada Jeddah kalau mau ke mana, ke Makkah. So Kardul Manazil nama tempatnya bisa masang niat ihram. Kalau kita orang yang berada di Makkah sendiri, kita kemudian ibadah haji, maka kita hanya perlu berniat di kota Makkah itu sendiri. Kalau kita umrah berada di kota Makkah, kita kena keluar tempat dua tempat tadi, iaitu Tan'im ataupun Ja'ranah. Faham? Boleh tangkap? Jelas? Yang perempuan okey? Boleh mengikuti ya? Dah lanjut ya, kawan ya? Indah, alhamdulillah. Yang seterusnya iaitu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini adalah bermalam sesudah wukuf di Arafah. Iaitu hadir ke Muzdalifah sesudah tengah malam pada 10 Zulhijjah. Walaupun sebentar, satu lahzah, sekadar melalui sahaja pun sudah memadai. Dan sepanjang berada daripada kota, daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, katanya bila suruh lazimkan, sarankan untuk selalu membaca talbiyah, istighfar, banyakkan takbir, bertahlil dan bertahmid. Tahlilat itu macam sekarang bila orang bertahlil macam di Brunei. Tahlilat itu maksudnya tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dibaca sepanjang lepas satu. Itu maksudnya. Bukan tahlil serupa tu dibaca. Okey. Tahmid, pujian, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar, mesti tahu istighfar. Dia basta pelajar betul Allah. Sabut sebisa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau kita hafal essay istighfar lagi baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdi wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca. Okey? Mana-mana jemaah haji yang sampai di Muzdalifah sebelum berlalu tengah malam pada hari tersebut, maka wajib berada di kawasan tersebut sehingga masuk selepas berlalu tengah malam pada hari itu. Kemudian barulah mereka meninggalkan Muzdalifah untuk menuju ke kota Makkah atau kami mengikut ketetapan package masing-masing. Maksudnya itu kalau kata berlalu di Muzdalifah sebelum tengah malam, menjumpalah dia, maka seluruh penduduk dalam pasar itu akan bayar dam. Di sekitar kalau 30-40 zaman tu,
termasuk kalau diberi baju dia haji dia haji tak apalah. Maksudnya tu seluruh presiden jadi jemaah haji yang masuk dalam fasa tu akan kena bayar dam. So pastikan kalau yang berjalan terima ucapannya, jangan berjalan dulu. Ucapan orang, aku akan berjalan aja. Maksudnya tu pastikan melalui tengah malam baru tambah satu garam. Sudah tahu dah je tu di sebelah dajjal seorang ini, berarti seorang itu ni. Okey, maksudnya tu bila saya berada di Musdalifah sekaligus sekacau sekakal dah kali. Melintasi saya pun sudah memadai. Okey, tengah malam dia akan berangkat beredar daripada kota Bumi Musdalifah menuju sama ada menuju ke Makkah kaya atau ke Mina. Kalau package yang sudah yang dimulanya jemaah haji kita memang ke Mina. Tapi sekarang ini sudah diubah oleh package Darussalam dan mana-mana package yang lain dengan ini telah mengubah daripada Musdalifah harus ke kota Makkah. Siaplah masalah apa? Bila kita datang ke Makkah, kita telah melaksanakan semua rukun haji. Kalau kita di Mina, rukun haji ada yang tertinggal, iaitu tawaf dan sa'i. Kalau kita terus kembali ke Makkah, rukun haji clear. Wah sudah datang kota Makkah, kita akan lakukan tawaf ifadah. Lepas tawaf kita akan sa'i. Lepas sa'i kita akan bercukur, selesai. Rukun haji sudah kita selamatkan, sudah selamat, sudah sebab punam. Tinggal lagi wajib haji sekali lagi, which is little bit ringan dibandingkan rukun tadi itu. Di mana bila sudah selesai kita melakukan ibadah haji kita itu bercukur atau bergunting, kita akan dibenarkan oleh package kita untuk beredar ke hotel bilik masing-masing untuk mandi ke, apa ke. Ini tukar pakaian, jangan pakai ihram lagi. Boleh bisa pakai baju yang kita sukai. Dan sekian-sekian jam kita akan diarahkan balik untuk turun ke lobi untuk kena bawa balik ke Mina bagi buat lontaran Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, which is wajib haji juga. Masa tu malam tu kita sadar tu sampai sebelum malam di Mina, terus malam di Mina, lepas tu baru kena balik ke Mekah. Kalau tahun nanti, tahun nanti punya stay system pada malam hari ke-12 hari Tasyrik, kita akan dibawa balik ke Mekah sudah selesai. Kalau yang dimulanya ada package yang akan menahan kita sampai 13 hari bulan, mencukupkan 3 hari berada di kota Mina. Okey, ikut mana package mesti ikut. Darussalam ke, Titian ke, macam-macam yang package sekarang ni. Jemaah haji sampai di Musdalifah sudah berlalu tengah malam pada 10 Zulhijjah itu. Mereka itu memadailah dengan lalu sahaja di kawasan tersebut, kemudian terus masuk ke Makkah. Mana-mana jemaah haji betul mengingat Musdalifah sebelum masuk 10 malam, maka wajib seperti itu membayar dam jika mereka tidak kembali semula ke Musdalifah. Payah jemaah haji itu. Waktu sudah berjalan ke depan, impossible rasanya akan berputar-putar balik pasal itu. Pasal bas belakangnya tu akan banyak queue sudah. Akhirnya habis kita pun tekan dong bayar. Ya. Maka di sana pada mati Allah peringatan sana katanya, jika ada kemudian sudah duduk di Musdalifah hingga terbit fajar dan suasana disuratkan membanyakkan doa. Tapi jemaah tadi jarang stay di sana. Dari kepada di bas, waktu balik tengah malam dia akan terus dianggong ke Makkah. Ini akan stay sana. Tapi itu bila sampai sana tu mulut umat kami membaca doa, mulut dari umat kami bertasbih, mulut dari umat kami beristilawat dan sebagainya. Jangan baca cerita lain-lain. Lihat Facebook, lihat YouTube, lihat apa lagi, Twitter, cerita, TikTok. TikTok paling bebas sana. TikTok. Kalau aku kantong dari batin, tengah-tengah lihat TikTok pasal Israel semua Palestina ni, kena tahu yang aku musuh. Pak, mama cakap dia tipu masa dia sepeda makan. Okay, sorry. Dia buat peraturan dia bilang, kita payahkan kita ni. Baik, maksud saya tu
Bermalam di Muzdalifah mesti melintasi bumi Muzdalifah pada tengah malam 10 Zulhijjah. Siapa yang ke Muzdalifah sebelum tengah malam wajib membayar dam. Boleh kita bayar kalau sanggup berpatah balik. Makanya patah balik kan begitu sekitar malam tu lah kan gulmat telak pahapa. Sebab tu dulu kan pada kalau tahun 90-an itu kada seluruh batak tos lain. Pasal di sana tu kami nak turun untuk mengutip batu di sana tu. Pastikan batu itu dia tu genuinely batu. Bukannya TKB. Pasal TKB pun sana karas-karas juga. Ada beli gigi dia atau marah tu. Kalau kamu mensahihkan atau batu cuci saja. Bila dahi, coba nak tulis dia. Bila batu kakao bulatnya. Tapi kalau dia ayam, tadi tingkap pinting unta kalau dia bosan sepakat. Okey, teruskan. Imam Ghazali Nabi Al-Mudim mengatakan saat Nabi disunatkan membaca doa ini, Allahumma inna hadza Muzdalifah jumi'atu fiha as-sanah mukhtalifatan nas'aluka hawajib. Yang terbaca Arabnya tu kita baca balik saja. Ya Allah, sudah di Muzdalifah ini telah berkumpul orang dengan bermacam-macam bahasa yang mohon kepadamu. Keperluannya juga beraneka ragam. Maka masuklah ke dalam golongan yang mohon kepadamu. Lalu engkau meminta itu yang berserah diri kepadamu. Lalu engkau lindungi. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih. Okey. Di pada zaman Allah, maksudnya tu bila berada di kota Muzdalifah, doalah. Ini sebagai contoh, saya doa yang dalam definisikan ini sebagai contoh. Itu yang bantu sesuka bisa berada di Muzdalifah. Banyak orang minta-minta dan bermacam-macam bahasa. Maka engkau masuklah aku dalam doa seperti mana doanya orang kebanyakan itu. Dan siapa minta lindungiannya, lindungilah dari aku seperti mana mereka juga. Atau kita baca doa mana-mana kita maukan. Karena di bumi sana itu tak ada banyak doa-doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melontar Jamratul Aqabah. Itu melontar menggunakan 7 biji batu yang diambil macam batu kacang kuda. Sesudah berlalu malam 10 Zulhijjah. Jamratul Aqabah itu berada di kota Mina dan juga dipakai Jamratul Kubra yang paling besar. Satu ula, awal, wusta, pertengahan, kubra, paling besar. Pada dia masa lipat pertama tiap-tiapnya. Kayak patung tuan dinding macam tiang musuhnya. Macam mana orang hamalan Indonesia tu, JSP tu. Kami cuma menyembah Ka'bahnya. Kami orang Islam, kami menyembah Ka'bah. Menyembah Ka'bah. Bagaimana menyembah Ka'bah? Menyembah Allah. Ka'bah itu kiblat kata ini saja. Bukannya bertanya tunduk luka atas sana itu pasal menyembah Ka'bah. Bukan. Islam itu menyuruh Allah Ta'ala itu menyuruh menghadap ke Ka'bah supaya semua Islam itu uniform. Semua bertuju kepada satu kiblat sahaja. Menempatkan kesatuan Islam itu. Baik, yang terluntaran itu 7 biji batu luntaran. Yang pasarnya macam biji kacang kuda saja. Jangan segala pasar cari butuhnya. Pakai berpalung pasar. Uncang sekitar itu palung. Plastik lagi tak banyak. Wah, biji batu-batunya. Meluntar pasar cari. Baik, karena bimbingan kalau tangan ini diluntar benar kalau orang. So batunya sebiji macam biji kacang kuda saja dan gaya melontar itu kayak macam di arah yang di batu kan macam-macam gula-gula kurang. Tidak perlu cuma itu. Kita reaksi ya berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan batu itu kukur arah kawahnya, bukan tekanan tiang atau batalnya. Yang kata ini dihantam dindingnya. Bila diumpan ke dinding itu, memantul keluar. Tidak sah luntaran itu.
kurang sebiji tu. Ia mesti patah tu diluntar masuk arah kawah. Arah ininya talaganya tu. Ingat juga, yang kita luntar itu memang jamrah, tapi pastikan batu tu kalau kita luntar ke dinding itu menceplok ke dalam talaganya tu, bukan mengantul ke luar. Okey? Dan cara meluntar yang bakar adalah apa ni? Amganek. Lu sekarang amganek. Mana cubur putih ni? Amganek. Ani elbow na, ani elbow. Ani apa? Kita. Okey. Ani bicep, tricep tahu kok. Ani doktor ini. Yang penting dia bergerak ani nah. Ani sih. Pivot di sini, pivot lagi. Lutar 1, 2, 3. Nggak usah. Pada berikut cuma lagi payah. Relax saja sebagainya. Dan kalau boleh hampir-hampir. Ini cirinya itu masa sekarang kita beli watir. Mendulu pada betungkal selapa. Berkerumun seluruh jelama-jelama lutar itu satu masa. Siapa tu ada kesulam kelompok ke bini-bini itu kakak-kakak punggungnya kubur ke bawah. Ada sampai kubur bawah mati. Tak masuk arah bawahnya tu kubur. Pasal dia menembus ke bawah. Sahabat sudah sekali lagi sudah diberi jadwal, maka orang meluntar pun santai sudah. Boleh hampir tempat kawahnya tu dah berselfie hati-hati. Ingat ya, bisa kita akan berselfie dan melarang. Tapi pastikan sudah selesai tugasan. Selesaikan tugas. Kita akan berselfie dapat Kaabah, silakan. Tapi jangan waktu setengah melakukan tawaf. Kalau berselfie, lepaskan sunatkan dengan teks-teksnya. Doa dalam sana, ada teman-teman Kaabah ke sudah dia. Doakan kamu yang belum kahwin atau kahwin tak kamu kalau balikan gerang. Yang belum bekerja tak kamu ni. Yang sihat, yang sakit atau sihat tak kamu ni. Doa aku seperti sini ni. Sampai sudah kamu lihat ni. See you in the future. Boleh sudah waktu itu. Tapi jangan suatu dalam kerana beribadah. Masa saya cuma 7 aja masa macam tu. Kami senang melakukan ibadah sa'i pada waktu ini. Kadang itu sesak. Dan kita yang saya tu dah tutup orang. Tidak usah pasal itu. Bila sudah sesuatu, dia kita sudah berubah. Bila kita sudah berubah, bukan lagi ibadat, maka sa'i itu batal. Sebab itu saya tahu tadi. Ini adalah aku sedang beliau tahu ini apa sih mana? Lalu aku saja kan kita order boleh sebagai dapat kajian itu nah. Ini aku tahu. Desdo dia boleh kena aku di sini ya. Tidak boleh. Pasal apa? Sebenarnya berubah niat sudah. Beribadah kan dalam syarat sah tawaf itu niat ikhlas kerana Allah, bukan niat lain. Tapi syarat tawaf itu dia cinta. Boleh kita melakukan bakal berbeda. Waktu meluntar Jamratul Aqabah. Masuk waktu meluntar Jamratul Aqabah yang pertama sesudah berlalu tengah malam 10 Zulhijjah. So kalau tadi 10 malam ini, tengah malam 10 Zulhijjah ni Zuhur Badar. Asal kami dulu bila turun saya daripada tempat kami tinggal itu terus bertindak ke tempat meluntar Jamratul Aqabah. Okey. Tapi sekarang ini dia akan ada timingnya. Okay. Pada lazimnya sebelumnya selepas salat zuhur ataupun asar, jemaah haji akan menuju ke Mina dan terus diturunkan di khemah-khemah penginapan di Mina. Jemaah haji akan dibawa secara berpulang pergi ke Jamratul Aqabah bagi membuat luntar Aqabah sebanyak 7 biji batu sahaja. So yang kita setiapkan 7 biji batu sahaja dan berlebih. Bawahnya sepaket. Bahawa kita kebanyakan dia harap tumpah takut punya. Kita sampai 7 biji. 7 biji pun takut. Yang terlalu buri sangat tadi. Okey. So, batu yang kurang boleh kita ambil lagi di kawasan Mina tu untuk meluntar. Boleh. Batu yang kurang ada 20 tu boleh terkutip dijadikan luntaran di sini. Tapi waktu mengambil arah kawahnya tu. Disaluk.
Takut kalian ni, jadi pada kawahnya tidak disuruh. Yang disuruh di luar kawah tu. Tempat melontar tu boleh mengambil batu tuannya tu. So, katanya melontar waktu zuhur berasar, yang penting sebelum berlalu 10 Zulhijjah. Maksudnya sebelum maghrib mesti sudah tuntas selesai kita yang buat lontaran pada Jamratul Aqabah. Syarat melontar. Pertama, pastikan 7 kali lontaran. 7 biji lontigitan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kau bila syaitan matau campang. 7 biji lontarkannya, tidak semulakan. Dia mesti sekali action, one throw. Yang kedua, second. 3, 4, 4 dan 5 sebagainya. Tapi kalau kita suruh 7 biji sekaligus, kita umpan, consider baru 1. So kita buang sebiji-sebiji. Okey. Hendaklah berhubungan dengan batu. Itulah sebab batu itu penting. Kita pastikan bila buat batu kita wato, cuci dulu, bersihkan. Mana tahu salah jangkau setelah putih. Anu yang keras satu yang tidak ambil, sudah dipasok, hancur, hijau. Jadi atau dia boleh pakai, masa mesti jenilit batu. Lontaran masuk dan bukan menjamrah itu dah maksud tu. Anit tiang atau anit ke kawahnya tu, kuasa kawahnya ini mesti masuk ke batu tu. Okey? Lontaran dan cara melontar itu dah melontar. Okey? Sudah melontar. Itu bertakbir setiap kali lontaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melontarkan tangan kanan dengan cara mengangkatnya hingga nampak ketiak. Yang hampir-hampir orang juga orang keciuman tangan. Okey? Angkat, dia nampak. Sebab dia tetap kalau siapa menyimpan barang-barang di sini tu, bertocak-tocak tu, selesaikan tu lepas lagi pas kau melihat karang kita karang. Memberhentikan tangan ketika mulai melontar dan selepas melontar jamrah sunat menyembelih korban ini sibuk. Sudah ada waktu sekitar ini. Belum ada menyembelih dia sedikit ikutan. Ya aku boleh jadi korban kali juga, aku boleh jadi repeat dia. Orang mau sekitar dengan gaji pun sakit kepala tu. Mana suruh aja seorang ni. Lucik pada adik ini adik. Boleh kan? Nak direct time waktu tu payah. Masyarakat pada waktu tu memang sempit payah. Jalan pun sama lebih lama. Kita kasih bersimput lagi kita bawa ke sana kembali. Allah Akbar. Kalau boleh aku tak apa ni sebelah titik. Biar dia usuk sampai yang nomor yang. Okey? Baik. Dalam masa melontar jamrah tersebut, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman lisyayatin wa hizbin.